Assalamualaikum semua. Hi, good morning. Okay, thank you pada yang sabar menunggu video saya. Okay, hari ni saya nak cakap pasal buku ni yang saya baru baca and in progress. Buku ni dah lama tapi saya baru dicadangkan oleh seorang kawan daripada Tony Robbins, Awaken the Giant Within. Okay, saya baru baca partly of the book tapi saya suka sangat sebab dia cakap pasal belief. Dalam diri kita ni ada belief system yang disokong oleh pengalaman kita ataupun pengalaman kawan-kawan kita yang menyebabkan kita takut untuk mencuba sesuatu yang baru, takut untuk memulakan sesuatu yang elok untuk diri kita ataupun tidak mahu berubah dalam hidup kita. Okey, dan dia ceritakan kepada kita bahawa dalam buku ni dia ceritakan bagaimanakah kita boleh mengubah belief system dalam diri kita. Okey, first of all saya macam biasa suka nak kaitkan dengan perubahan dari segi pemakanan ataupun menjaga kesihatan kita. Kenapa kita susah sangat nak berubah? Okey, bila kita nak startkan diet ataupun menjaga berat badan untuk menjaga kesihatan kita, kita akan diassociatekan dengan satu perasaan ataupun satu pengalaman hidup seperti aku tak disiplin, aku suka makan sedap-sedap, aku takkan dapat buat lah, okay, dalam hidup kita. So kemudian bila kita nak berubah tu akan ada lagi banyak lagi kata-kata bukan setakat dalam diri kita, juga daripada orang luar yang akan kata kau tak akan boleh, kau suka makan, jom pergi makan dan sebagainya. So bagaimana kita nak mengubah belief system yang kita tak boleh, kita memang tak mampu, kita memang tak boleh melakukannya. Okay, jadi apa yang Tony Robbins cakap adalah, first of all kita fikir, kita senaraikan perkara-perkara yang kita nak buat dah lama, benda tu memang bagus. Seperti contohnya saya memang nak habiskan PhD tapi tak habis-habis. Saya memang nak diet daripada dulu tapi tak mula-mulakan juga. Saya memang nak menjaga kesihatan tapi tak juga mula-mulakan juga. Okey, contoh seperti saya nak habiskan PhD saya. Apakah perasaan ataupun benda yang saya associate dengan saya tidak berjaya untuk habiskan daripada dulu, baru sekarang ni sibuk nak habiskan, adalah saya selalu bagi alasan, saya tak ada masa, saya tak dapat fokus. Kalau saya fokus benda tu, pekerjaan saya di pejabat akan terganggu. So perasaan-perasaan tersebut menyebabkan saya selalu bagi excuse kepada diri saya untuk delay dan delay. Begitu juga dengan jika seseorang tu dia nak dia nak memulakan diet atau menjaga kesihatan, dia akan bagi berbagai alasan yang dia associatekan dengan apa yang dia nak buat tu tadi. Okay, so macam mana kita nak ubah belief system tu? Apa yang dia kata adalah, contohnya yang saya nak habiskan PhD tadi, cuba saya associatekan dengan pain ataupun benda yang worst scenario kalau saya tak habis belajar PhD tadi. Jadi saya bayangkan, semasa baca buku ni saya bayangkan, okey, saya dah declare dengan kawan-kawan saya nak habiskan. Memang saya purposely declare supaya saya malu kalau saya tak habiskan. Kemudian saya akan rasa kecewa dengan diri saya. Saya rasa saya gagal. Kemudian saya rasa macam saya malu dengan ibu saya sebab saya memang selalu cakap dengan dia. Dia memang nak sangat saya habiskan saya punya PhD. Okey. Jadi saya associatekan benda-benda yang negatif kalau saya tak habis benda tu. Kemudian saya kena bayangkan pula benda yang indah. Okay, itu apa yang Tony Robbins cakap. Benda yang indah kalau saya dapat habiskan saya punya PhD tadi. Seperti, bestnya kalau saya dapat habiskan PhD saya tu, bukan setakat title doktor yang saya dapat, tetapi adalah
saya dapat membina future kerjaya yang saya sangat suka, iaitu saya suka consultancy dan juga saya suka jadi motivator. Dan dengan adanya ilmu ataupun weightage kepada nama saya tadi, iaitu Dr. Norita, maka saya dapat menyumbang lebih banyak kepada masyarakat, dapat berbakti kepada masyarakat dengan memberi motivasi. Orang akan lebih percaya kalau saya ada title doktor. Jadi keindahan daripada hasil yang saya nak capai tadi akan menggantikan yang malas, yang tak dapat, yang selalu sibuk. Saya memang tak akan dapat buat, tak akan habiskan benda-benda yang negatif tadi. Sebab keinginan kita yang besar tu tadi, kemanisan kepada hasil daripada yang kita nak capai tadi akan menutupi kelemahan yang kita kata kita tak sempat dan sebagainya. Begitu juga dari segi diet. Kalau kita asyik bagi excuse kita tak disiplin, kita tak dapat mulakan sebab kita sibuk, kita kita memang keturunan gemuk dan sebagainya. Jadi benda tu kita associatekan dengan benda yang pedih kalau kita tak capai berat badan yang ideal ataupun menjaga kesihatan tadi. Apa yang terjadi? So firstly, kita akan benci tengok image kita di dalam cermin. Secondly, kita akan rasa terpinggir. Okay? Bila kita pergi jalan-jalan, contohnya pergi travel dengan kawan-kawan, kita asyik termengah-mengah, naik kereta, naik tangga lambat, bergerak lambat. Sedangkan bila kita suka travel, kita kena bergerak, kena berjalan, kadang-kadang berlari anak, kejar bas dan sebagainya. Kita tak dapat pergi umrah, kita tak dapat melakukan perkara-perkara yang kita suka. So kita imagine kesusahan bila kita tak dapat menjaga kita punya kesihatan. Kemudian kita gantikan dengan keindahan. Kita bayangkan keindahan yang kita dapat capai apabila kita mencapai berat badan yang ideal. Contohnya kita dapat travel. I myself want to travel the whole world. Sebab apa? Sebab saya dah tengok banyak sangat negara. I've been to 26 countries. I really admire apa yang ada di negara orang, kerana keindahan itulah hasil ciptaan Tuhan. Dan saya belajar banyak bila saya travel. Okay? And I like to travel alone sebab that's the time yang saya boleh contribute. Saya boleh berfikir, saya boleh cari idea untuk diri saya sendiri tanpa diganggu oleh sesiapa. I just talk a little bit with strangers. Most of the time I talk to myself about my ideas. How am I going to pursue my life for the next 20 years kalau saya hidup lagi, insyaAllah. Dan saya mau hidup yang sihat. Okay? Dan kemudian contohnya kita associatekan bila kita sihat, cantik nanti, apa pakaian kita nak pakai, macam mana perasaan kita, macam mana kita dapat contribute to family, jaga family lebih baik, jaga anak-anak lebih baik, kita lebih cergas, lebih sihat, dapat buat aktiviti-aktiviti seperti menaiki gunung, melakukan aktiviti-aktiviti yang kita suka dengan berat badan ideal dan dengan keadaan yang sihat. But of course, bila you sihat, muka you glow. So itu semua adalah yang diceritakan dalam buku ni. Dan saya happy sangat sebab saya dah baca I think sampai chapter 4. Saya akan sambung lagi. So ini adalah siri pertama untuk buku ni. Dan saya akan buat lagi siri kedua dan ketiga untuk buku ini. So tunggu. Bye. Thank you for listening. Subscribe and like. Bye.